Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM untuk slot Bahasa Melayu tingkatan 4. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini kita nak buat apa pula? Katanya nak bagi kumpulan dulu. Betul. Tapi sebelum tu cikgu bagi tahulah. Ya. Slot kita ni cikgu namakan Wibawa Menyerlah Potensi Diri. Tadi dengan kewibawaan, keterampilan, barulah kita dapat menyerlahkan apa juga kita punya kekuatan yang ada dalam diri. Itu dikata potensi diri. Barulah cikgu bagikan murid kepada beberapa kumpulan. Jadi untuk slot yang seterusnya ini, murid akan dibagikan kepada dua kumpulan, iaitu pertama kumpulan Wibawa dan kedua kumpulan Cakna. Baik. Wibawa, Cakna. Cakna ialah prihatin. Ya. Dan mereka ada sampul tugasan. Okey, dah Tadi ada cikgu dah. dah putar. Baik. Sampul tu pada cikgu, murid akan memilih mengikut warna. Dan untuk aktiviti pada kali ini, murid akan sebelum mereka menuturkan ataupun mengujarkan rumusan mereka, perlu buat sedikit catatan pada aplikasi Jamboard. Okey. Jadi, dah bersedia murid-murid semua? Ya, tunjuk tanda 2. Senyum bagus. sikit nak tengok senyuman anda. Okey, manis semuanya. Okey, bagus. Dah bersedia murid-murid semua. Kita pun teruskan ya, Irfan. Boleh cikgu. Baiklah. Ini kumpulan pertama. Kumpulan Wibawa. Murid yang pertama ialah Muhammad Hassan dan ahli kumpulannya Nur Rushdina. Dah duduk sama dah, elok dah. Betul, tu. cikgu, sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah, ya. Dan kumpulan Cakna dianggotai oleh Putri Nurjana dan juga Alif Humaidi. Jadi mereka inilah yang akan bekerjasama dalam aplikasi Jamboard nanti untuk menuliskan tugasan yang diberi. Rumusan Jadi itu. sekarang Irfan dah tahu bintang dan ganjaran nak letak pada kumpulan cikgu, mana. tadi kita dah bagi kan tadi ada banyak ganjarannya. Kita nak letak dulu cikgu. Baik, Okey. sambil-sambil tu Boleh. Abang Irfan bolehlah meletakkan ganjaran dan cikgu teruskan kepada Sila, cikgu. tugasan seterusnya. Seperti yang cikgu sebutkan tadi Irfan, murid-murid ini akan diberikan tugasan mengikut sampul berwarna yang cikgu dah siapkan. Okey, murid-murid boleh tengok pada slide cikgu, cikgu ada 3 warna sampul surat. Okey. Ada yang belum terbuka, ada yang dah terbuka dan ada yang dalamnya ada simbol A. Jadi itu semua merupakan sekadar lambang-lambang yang cikgu pilih untuk variasi sampul surat cikgu. Baiklah, kalau dah bersedia, kita nak mulakan kumpulan yang mana nak pilih sampul dahulu? Okey, Irfan rasa apa kata kita mulakan dengan kumpulan Wibawa cikgu? Silakan, mana siapa yang nak pilih? Ada 2 orang ahli. Kumpulan Wibawa tadi siapa? Okey, Rushdina nak pilih cikgu. Rushdina. Ada 3 warna. Yang manakah pilihan Rushdina? Kumpulan kami ingin memilih warna merah. Warna Baiklah. merah. Sampul surat merah cikgu telah terjual. Kita tengok apa tugasan. Jadi tugasannya akan disiapkan dalam aplikasi Jamboard. Jadi apabila cikgu memaparkan tugasan, murid-murid kena buat catatan ya tugasan apa yang perlu mereka siapkan nanti. Baik. Jadi ini tugasan yang dipilih dalam sampul surat merah. Boleh Abang Irfan tolong bacakan? Boleh cikgu. Jika anda pemimpin murid, bagaimanakah cara untuk anda memastikan murid mematuhi peraturan sekolah? Nyatakan dalam bentuk gurindam. Ya. Di sini cikgu sebenarnya nak beritahu kepada Irfan dan murid-murid yang sedang menonton dan dalam Google Meet, rumusan ini sebab kita aktiviti bertutur. Tidak semestinya dalam bentuk ujaran, dalam bentuk teks. Tetapi cikgu pelbagaikan, kita rumuskan dalam bentuk yang kreatif, iaitu memindahkannya ke dalam bentuk gurindam. Menariklah cikgu kan? Ya, itu akan ada unsur pembentakan kreatif. cikgu lepas ni? Ada. Yes. Nanti kita boleh dengar mereka bergurindam. Baik. Okey. Dan kita pilih, kita bagi kumpulan Cakna. Cakna, nak pilih warna apa? Ada 2 lagi sampul yang belum terjual. Siapa Kuning ke wakil kumpulan hijau? Cakna? Siapa nak pilih? Saya cikgu. Alif, silakan. Ya, sila Alif. Alif nak warna apa? Kumpulan kami ingin memilih warna kuning. Warna kuning untuk kumpulan Cakna. Ya, Abang Irfan boleh bacakan? Rumuskan persediaan belia dalam menangani isu penggunaan media sosial dalam bentuk pantun. Ni lagi kita dah menarik. ada Pantun. Maka persembahan untuk sayembara puisi kita macam dah ada wakilnya. Betul cikgu, kita ada wakil gurindam dan juga wakil pantun. Baik. Dan tugasan dah catat ya murid-murid dalam Google Meet cikgu. Baik, ini tugasan dah ada.
Jadi, di mana mereka perlu membuat perbincangan, persiapan, cikgu minta murid-murid yang berada dalam Google Meet klik pautan yang diberikan untuk kita berada dalam aplikasi Jamboard. Kita tunggu di aplikasi Jamboard. Boleh cikgu. Baik. Tapi sekarang cikgu boleh buka dulu aplikasinya supaya kita dapat tonton sama-sama. Ya. Bagaimanakah perbincangan yang berlaku di antara keempat murid ini? Baik, kalau seperti yang cikgu tunjukkan ini, cikgu dah siapkan 2 slide pada aplikasi Jamboard yang kita dah tentukan kumpulan. Slide pertama untuk kumpulan wibawa. Jadi mereka akan menggunakan bagi murid-murid yang menonton dan juga Abang Irfan juga, murid-murid ini boleh menaipkan sama ada menggunakan kita kata nota pelekat. Nota pelekat. Tetapi nota pelekat ni kalau mereka buat macam pantun tadi, dia tak cantik lah, dia tak boleh nak turun bawah, dia sambung macam faham tu. cikgu. Yelah sebab kita kan mungkin ada 2 rangkap atau 4 betul. kan. Jadi murid-murid akan menggunakan untuk teks box, kotak teks. Ya? Kotak teks. Jadi kita tunggulah untuk murid-murid menaipkan rumusan masing-masing berdasarkan soalan yang diberi tadi dalam bentuk pertama gurindam dan juga dalam bentuk pantun. Jadi kita tunggulah kumpulan mana yang dah masuk ni. Dah ada ke cikgu? Kita lihat dulu. Oh, baru ada satu rangkap. Pasang ya. lilin di atas. Apa tu? Apa lagi sambungannya Jadi tu? ni kumpulan Syakna. Dah, baik. Okey. Okey. Jadi sambil-sambil kita tunggu ni, kita tengok okey, cikgu bagi sedikit idea kepada kumpulan wibawa kita, kalau boleh tulisan tu dalam warna putih Warna putih. so cikgu tak nampak, baru nampak nanti. Okey, kalau murid-murid boleh tolong tukarkan warna, jadikan warna putih. Okey, kat mana warna dia ya? Ya. Cikgu pun kadang-kadang terlupa juga. Tak apa cikgu, kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama. Okey, murid-murid, di sini. Cikgu terlupa tadi. Jadi kita boleh warna kuning. Rasanya boleh nampak warna kuning ni. Besarkan sedikit. Boleh. Dan macam ni kan contohnya. Cikgu, kalau kita letak warna putih boleh? Boleh, warna putih. Kita pilih warna putih. Lebih terang. Betul. Dan mungkin tak dapat nak type dengan cantik, kita boleh panjangkan ke tepi supaya dapat ditulis dengan kemas. Ya. Baik. Baik, sekarang ni kita berikan masa kepada keempat-empat murid kita untuk menuliskan jawapan mereka untuk gurindam dan juga pantun. Betul. Kalau gurindam tu untuk kumpulan wibawa cikgu Ya. Dan pantun bagi kumpulan Syakna. Jadi sementara kita tunggu untuk maklumat tambahan kepada murid-murid yang sedang menonton dan juga Irfan, ada beza antara gurindam dan juga pantun. Macam mana cikgu? Adakah dari segi bunyinya ataupun dari segi bahasa? Pertama, dari segi bunyinya memang jelas sebab gurindam ini kita nyanyikan. Oh, nyanyikan. Itu cikgu kata kita nak dengar suara murid-murid. Dia nyanyikan, kemudian dia disusun dalam satu rangkap tu 2 baris. Okey. Dan sebenarnya gurindam ini ada tujuan bagi masyarakat terdahulu. Gurindam berfungsi untuk memberi nasihat. Nasihat ataupun pengajaran cikgu Nasihat, pengajaran kepada masyarakat sekeliling sebab dahulu ini merupakan sumber utama bagi sastra lisan. Cikgu, mungkin boleh cikgu berikan contoh bagaimana lagu gurindam itu bunyinya bagaimana? Oh, gurindam. Cikgu kena menyanyi ni. Kenalah cikgu. Belanjalah sikit. Okey, boleh. Kalau cikgu selalu dalam kelas ambil langkah selamat, cikgu guna lagu Gurindam Jiwa saja. Gurindam Jiwa macam mana cikgu? Gurindam Jiwa. Pernah lihat ataupun tonton filem Melayu Seri Mersing? Cikgu, tiba-tiba saya lupa. Bukan lupa. apa sebab nak dengar suara cikgu je. Okey, cikgu cuba nyanyikan untuk Boleh. 2 baris yang pertama. Okey, silakan cikgu. Tapi bila cikgu dah guna lagu ni, murid-murid tak boleh guna lagu ni. Tak sudah. aci. Kita pakai lagu lain. Ya, cikgu bagi contoh. Contohnya cikgu. Cikgu rasa ini yang mula-mula kot. Cikgu pun tiba-tiba terlupa. Ingat cikgu? Jika masalah segera ditangani, suasana sekolah terjamin harmoni. Jika peraturan selalu diamal, dikurang satu perkataan, nescaya tingkah laku dapat dikawal. Jadi kat sini dia kurang satu perkataan, kita tak boleh nak lagukan. Oh, kena tambah lagi satu perkataan. Ya, tapi untuk cikgu tak boleh bagi ganjaran sebab suara cikgu bukan penyanyi. Okey, tak apa cikgu. Cikgu memberikan contoh. Okey, murid-murid, bagaimana kumpulan wibawa? Dah bersedia atau belum? Dah. Okey, Hasan Angguk
Rosina pun dah angguk. Dia Ah. siapa yang nak nyanyikan gurindam tu? Baik, sekejap kita Okey. tengok. Oh, kumpulan sebelah dah. Wow. Cikgu bantu dia. Okey. Jarakkan sikit. Jarakkan sikit. Panjang ni cikgu, berapa rangkap ni? Berapa rangkap dia tulisnya ni? 1, 2, 3, 4. Ini 8 jadi cikgu. sajak dia. Betul ke tu pantun tu? Pantun sepatutnya kejap ya. Dia 1 rangkap 4 Ke dia baris. 4-4? Ya, betul. Hai. Baik. Suspend je. Ini Okey. dah melebihi kita punya sasaran. Ya ke, cikgu? dia boleh Baguslah. 3. Sangat bagus. Mungkin mereka dah dapat idea kreatif lah tadi. Betul, Ya? cikgu. Baik, kita nak dengar yang mana satu? Kita Ifan nak dengar yang mulakan mana? dengan gurindam dulu cikgu. Okey, Gurindam. Kumpulan Wibawa. Anda Kenapa telah tersenyum bersedia? tu, Hasan? Hasan dahulu nampaknya ni. Hasan ke Alif? Kumpulan Wibawa siapa tadi? Hasan dengan Rosina cikgu. Ya. Dah bersedia? Sedar aku. Okey. Okey. Jom kita dengarkan. Hasan akan mulakan dahulu. Jadi baiklah, gurindam yang kami akan bawakan adalah gurindam Pak Kaduk. Pak Kaduk. Oh, ya. Ada irama dia sebenarnya. Ambil daripada seluka Pak Kaduk. Jika peraturan selalu diamal, secaya tingkah laku dapat dikawal. Jika masalah segera ditangani, suasana sekolah terjamin harmoni. Wah. Tu cikgu beritahu. Kan? Ya, untuk Gurindam ni kena nyanyikan. Ada banyak lagu juga cikgu kan? Boleh apa-apa juga lagu yang tradisional lah. Kalau tadi cikgu lagu Jiwa, Gurindam Ya, Jiwa. Yang Gurindam ini Jiwa. lagu Pak Kaduk. Seloka Pak Kaduk. Okey, Ha, tahniah. okey. Jadi ini Bagus, antara lah. kreativiti untuk mereka ketika membuat pembentangan. Tidak semestinya membentang secara menuturkan bersahaja. Boleh dilagukan. Betul, ya. cikgu. Boleh dipersembahkan dalam bentuk pantun. Jadi kita tunggu kumpulan yang pertama ni tadi cikgu dah dengar. Ha-ha. Suara dia sedap. Sedap cikgu. Boleh kita Wah. bagi berapa ganjaran agak-agak ni? Cikgu pilihlah berapa nak bagi. Kita naikkan sikitlah. Okey. Kita bagi 4 ganjaran. 4 ganjaran. Cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan dari segi maksud gurindam tu macam mana? Ya. Untuk gurindam seperti yang cikgu sebut tadi, dia memberi nasihat. Maka kat sini dia kata, jika peraturan selalu diamal, nescaya tingkah laku dapat dikawal. Tugasan mereka tadi lah sebagai pemimpin murid. Macam mana membantu murid untuk menjaga peraturan sekolah. Maknanya peraturan itu kena diamalkan. Contoh peraturan di sekolah, seperti yang kita lihat, memakai uniform lengkap. Betul. Kalau uniform lengkap di sekolah kami, selain yang lelaki lah yang bertali leher dan juga memakai songkok merupakan uniform sekolah. Itu contohnya cikgu. Kemudian menepati masa. Masuk sekolah pukul berapa? 7 pagi dah ada di Dalam tapak pagar. perhimpunan. Tapak perhimpunan. Okey. Jadi itulah peraturan. Kalau itu contoh peraturan dapat diamalkan, maka tingkah laku di sekolah tu dapat dikawal. Baik cikgu. Ya. Okey, itu untuk gurindam. Terima kasih kumpulan Wibawa, tahniah. Jom kita pergi pula ke kumpulan yang kedua iaitu kumpulan Cakna. Kita kumpulan Cakna ada pantun. Tapi sebab kita ada 2 orang murid, daripada 3 rangkap ni kita bagi Pilih mereka 2. baca. Seorang 1 rangkap. Seorang 1 rangkap. Boleh cikgu? Ya. Silakan, siapa nak mula? Alif ke Jannah? Saya cikgu. Silakan. Okey, cikgu bagi terang sikit. Pastikan diri ada didikan agar menjadi orang berguna. Etika bermedia mestilah diterapkan. Ukhuwah nanti indah pasti terjaga. Wah, okey. Terima kasih. Teruskan. Anak muda selalu berjaga, menyebar cerita jangan melulu. Kesahihan berita perlu diperiksa. Sebelum berkongsi, fikirlah dahulu. Dengar tu. Fikir dulu sebelum berkongsi tau. Ya, betul. Maknanya kita mesti sampaikan yang benar-benar pasti. Pasti sahaja. Jadi untuk pantun, kalau tadi cikgu sebut, gurindam dia 2 baris, 2 baris. Pantun dia ada 2 kerat, 4 kerat, 6 ya. kerat, 8 dan seterusnya. Namun ciri-ciri yang cikgu tengok di sini, betullah dia pantun kerana rima akhirnya dia A, B, A, B. Maknanya baris pertama rima akhirnya sama dengan baris ketiga. Didikan, diterapkan. Begitu juga baris kedua dan keempat. Rima akhirnya suku kata terakhir sama. Berguna, terjaga. Dia kalau cantiknya lagi
Ga dengan ga, na dengan na. Tapi boleh juga cikgu. Ya, yang ni boleh. Ya, Cikgu nak tanya, sebab dalam ayat yang terakhir tu cikgu, ukuah nanti indah pasti terjaga. Ada 5 patah perkataan. Itulah cikgu kira tadi. Dia cantiknya 4 perkataan sebab kita nak mengujarkannya tu macam senang patah-patahnya. Namun kalau macam ini, kita kata dia kuranglah cantik dari segi puitisnya. Kita boleh buang ukuah nanti pasti terjaga. Oh, kita buang kata indah tu. Ya, ukuah indah pasti terjaga. Boleh juga. Ya. Okey, terima kasih Alif, Tania. Okey, bagaimana pula dengan Jannah cikgu? Ya, satu lagi rangkap untuk Jannah ya. Silakan. Dia dah baca cikgu tadi? Oh, dah baca? Dah baca dah. Kita nak cikgu. ingat bagaimana prestasinya cikgu. Ya, prestasinya. Kalau tadi, bila kita kata membacakan pantun mesti jelas patah-patahnya. Tak boleh terlalu laju. Betul. Dia mesti ada intonasi. Cikgu lihat kedua-dua, Alif dan juga Jannah, dapat mengujarkan pantun tadi ada intonasi, tidak terlalu laju, tidak terlalu lambat. Sama, kita bagi 4 juga ganjaran. Baik, 4 ganjaran kepada kumpulan Cakna. 1, 2, 3, 4. Okey, tahniah semua. Nampaknya kumpulan Wibawa dan juga Cakna berjaya menyiapkan tugasan cikgu. Ya. Jadi jom kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami untuk slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM